Okey. Selamat pagi dan selamat datang ke PTPR kali kedua Matematik secara atas talian dalam Google Meet. Dan tahniah kepada kehadiran anda pada hari ini, pada pagi ini. Okey, jadi seperti apa yang cikgu telah cakap dan terangkan tadi, apa yang kamu nampak yang cikgu kongsikan dalam skrin sekarang ini adalah jawapan untuk latihan hari Selasa yang lalu. Pada muka surat 294 dalam buku teks anda juga dapat cari ya. Seperti apa yang cikgu telah cakap dan terangkan tadi, soalan 1A banyak antara anda salah. Jadi ini baru adalah jawapan A yang betul. Ini baru adalah jawapan A yang betul. Jadi di sini kita akan mulakan untuk PTPR hari ini. Sekejap. Jadi seperti kalian sama, kita akan lihat dalam buku teks. Sila buka buku teks anda kepada muka surat 4. Sila buka kepada muka surat 4. Cikgu akan gunakan PowerPoint untuk menerangkan. Jadi seperti apa yang anda nampak dalam buku teks anda, dalam contoh 2. Dalam contoh 2 ini, kita boleh nampak pola ini dia adalah dalam bentuk nombor, dalam bentuk set nombor. Jadi di sini kita boleh nampak dalam contoh 2 ini dia suruh kita nyatakan pola bagi set nombor yang berikut. Kalau bagi murid yang tidak ada masa, kamu nanti boleh tengok YouTube link yang cikgu bagi. Jadi di sini kita boleh nampak dalam ini adalah seperti yang dalam buku teks kamu juga, kita kena nyatakan set nombor untuk A sampai F ini. A sampai F ini. Jadi kita lihat jawapan dia teruslah. Kita boleh nampak di sini. Untuk di sini dalam penyelesaian di sini, kita boleh nampak yang A ini dia tambah 6. Jadi ini adalah cara kita dapat. Dan kita boleh nampak setiap ini adalah constant. Setiap ini adalah constant. Kamu nampak tak? Macam soalan A itu semuanya tambah 6. Soalan B itu semuanya tolak 10. Dan soalan C itu semuanya darab 3. Soalan D itu semuanya tambah bahagi 3. E adalah tambah 1/2. F adalah tolak 0.3. Jadi ini adalah satu, kirakan namanya dia adalah pola. Dia merupakan satu benda yang kamu nampak dia berulang-ulang. Tapi cara untuk kita tulis pola adalah seperti yang dekat sini. Cikgu gunakan pen warna hijau. Kita boleh nampak. Ini adalah cara dia tulis. Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Menambah 6 kepada nombor yang sebelumnya. Dan B ini kita boleh nampak menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Ini adalah cara dia tulislah. Di sini menarap
nombor sebelumnya dengan 3. Okey, D ini membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Dan E ini menambah 1/2 kepada nombor yang sebelumnya. Dan F ini menolak 0.3 daripada nombor yang sebelumnya. Jadi ini adalah merupakan cara untuk menyelesaikan soalan dalam contoh 2. Jadi macam mana kita nampak? Jadi di sini kita boleh nampak ini adalah pola nombor yang paling biasa, paling basic lah. Tapi dalam matematik memang banyak benda yang lebih mendalam lagi kita akan belajar. Seperti yang seterusnya, nombor genap dan nombor ganjil. Apa itu nombor genap? Apa itu nombor ganjil? Nombor genap adalah nombor yang boleh dibahagi tepat dengan 2, seperti 2, 4, 6, 8. Cikgu tahu ini bagi kamu sudah kamu tahulah. Tapi nombor ganjil adalah nombor yang tak boleh dibahagi tepat dengan 2, seperti 1, 3, 5 dan 7. Jadi ini adalah apa itu nombor genap dan nombor ganjil. Kita imbas kembali. Kita lihat kepada contoh 3. Contoh 3 ini dia juga ada pola. Tapi pola ini kita tak nampak. Kita nak nampak macam mana? Kita tak nampak dia secara terus daripada set nombor ini. 7, 12, 17, 22, 27, 67. Jadi kita akan nampak macam mana set nombor ini. Dia punya pola. Tapi kalau kita nak hubung kaitkan, sebenarnya kita boleh nampak dia boleh tambah 5. Kalau kamu lihatlah dekat sini, dia boleh tambah 5. Tapi di sini dia ada syarat. Ingat kadang-kadang dalam matematik selalunya soalan dia ada syarat. Syaratnya dia nak nyatakan pola bagi urutan nombor. Urutan nombor di sini ada ganjil, ada genap. Ada ganjil, ada genap. Jadi dekat sini kita kena asingkan. Kita senaraikan semula nombor ini, kita senaraikan semula. Lepas tu jadi 7 adalah nombor yang pertama. Ini ada kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi dekat sini nombor yang pertama, ketiga, kelima, ketujuh, ke-9, 11 dengan 13 adalah nombor ganjil. Lepas tu, nombor yang kedua, keempat, ke-6, ke-8, ke-10 dengan ke-12 adalah nombor genap. Jadi dia disusun kembali. Jadi di sini adalah apa yang kamu boleh nampaklah. Setiap nombor susunan yang nombor urutan nombor ganjil itu, pola yang kita nampaknya dia adalah tambah 10. Untuk nombor genap sama juga. Jadi nombor ganjil diperolehi dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Untuk nombor genap juga. Jadi untuk contoh 3 ini, pola ini dia adalah persyarat. Syaratnya adalah urutan nombor. Urutan nombor apa? Nombor ganjil dengan nombor genap. Dia lihat kepada permintaan soalan. Jangan risau bila nanti dalam
latihan cikgu akan cuba bagi hints lah macam mana kita nak menyelesaikan soalan sebegini. Okay, lepas tu kita lihat lagi yang seterusnya. Segitiga Paskah. Segitiga Paskah. Okay, jadi ini merupakan salah satu perkara yang hari itu ada antara kamu tanyalah, tertanya-tanya. Okay, gambar raja di bawah menunjukkan sebuah segitiga Paskah. Berbantukan segitiga tersebut, baris seterusnya diperoleh dengan menambah nombor pada baris sebelumnya. Okay, inilah segitiga Paskah. Okay, jadi mungkin anda akan tanya, cikgu, dia akan mula dengan satu nombor lah, satu. Jadi macam mana dia dapat ini? Sebenarnya di sini ada nombor kan? Tidak ada. Jadi dia adalah kosong. Jadi sifar tambah dengan satu, dia adalah satu. Satu tambah dengan tepi sini adalah sifar, itulah dia dapat satu. That's why yang paling tepi ini, semuanya adalah satu. Kenapa? Kerana tepinya adalah sifar. Tepinya semua sini adalah sifar. Okay, lepas tu, macam mana dia dapat dua ini? Satu tambah satu, dua. Inilah cara dia untuk mendapatkan nilai yang seterusnya. Okay? Jadi ini adalah cara dia untuk mendapatkan nilai yang seterusnya. Jadi dekat sini ada apa-apa soalan dalam segitiga Paskah ini? Boleh anda faham macam mana dapatkan nilai yang seterusnya? Okay. Kalau anda faham, tidak ada masalah, boleh angkat tangan. Ataupun bagi respon kepada cikgu. Okay, Cikgu Ling. Ada lain? Yang lain okey? Faham? Faham. Faham Okay, jadi kalau tiada soalan, cikgu anggap memang semua tidak ada masalah. Okey, tiada masalah. Okay, terima kasih respon Alexander. Okay, Temi, thank you. Okay, jadi kita akan lihat yang seterusnya. Okay, jadi kita akan sambung segitiga Paskah. Segitiga Paskah di atas bermula dengan nombor satu. Manakala baris kedua ialah satu, satu. Semua baris segitiga Paskah akan bermula dan berakhiri dengan nombor satu. Nombor lain diperoleh dengan menjumlahkan dua nombor pada garis sebelumnya. Nombor dua dalam baris ketiga, dalam baris ketiga dekat mana? Dua inilah. Dua ini. Dua ini adalah diperoleh dengan menjumlahkan nombor satu dengan satu pada baris sebelumnya. Maksudnya dua ini dia adalah datang daripada satu tambah dengan satu inilah. Boleh nampak kan? Seterusnya nombor tiga pada baris keempat diperoleh dengan menjumlahkan nombor satu dan nombor dua pada baris sebelumnya. Nombor enam dan di baris kelima diperoleh dengan menjumlahkan nombor tiga dan nombor tiga pada baris sebelumnya. Jadi, sebenarnya daripada hari Selasa kita belajar sampai hari ini, dalam pola ini terutamanya, sebenarnya apa yang anda faham dengan perkataan pola ini? Sebenarnya daripada kita boleh nampaklah ini tambah ini, dia pattern dia lah. Jadi di sini pola ini dia lebih macam satu pattern. Macam mana kita katakan tentang pattern ni? Macam dia adalah sesuatu kebiasaan.
kebiasaan yang kita boleh nampak dalam matematik pola ini. Okay, macam dalam pembelajaran pola dalam matematik ini, sebenarnya kalau kita nak hubung kaitkan dengan hidup kita. Macam sekarang, kalau cikgu tanya kamu, apa bapak kamu buat pada pagi, setiap pagi? Kamu memang kata, pagi, bapak saya bangun awal pagi. Lepas dia bangun, dia mesti akan pergi minum air. Lepas tu dia akan pergi tandas. Ataupun dia akan pergi baca surat khabar. Ataupun dia akan pergi menyediakan sarapan. Kenapa kamu tahu semua ini? Adakah kamu selalunya kamu perhatikan bapak kamu? Tak semestinya. Kenapa? Kerana ini merupakan rutin yang bapak kamu akan buat setiap pagi. Jadi kamu pejam mata, kamu pun tahu. So, ini merupakan satu pattern cara hidup bapa kamu. So, jadi dalam matematik ini, bila kita terangkan kepada pola pula, sebenarnya dia merupakan satu pattern yang berlaku dalam siri nombor matematik. Semuanya tambah 2, semuanya tambah 3. Macam dalam segitiga Pascal ini, okay? Setiap nombor yang di bawah ini datang daripada hasil tambah 2 nombor yang dari atas dia. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang kita boleh nampak. Dan bila kita nampak dan kita memahami cara bentuk dengan pattern dia ini, inilah merupakan pola yang dalam topik ini yang kita belajar. Kita nampak macam mana dia dapat. Sebenarnya topik ini bagi semua anda, kamu tidak akan rasanya sangat tak kenal. Bukan kamu tak kenal dengan benda ini. Kamu kenal. Kerana daripada sekolah rendah dulu, kamu pernah belajar macam mana? Cikgu bagi satu contoh lah yang kamu pernah belajar dulu. 1, 3, 4. Seperti soalan yang cikgu tulis dekat bawah sini. Sekejap lah. Mungkin line tak cukup baik. Kamu sana sudah nampak ke? Cikgu rasanya semua kamu boleh nampak. Soalan yang cikgu tulis ni. Sila isi tempat kosong. Cikgu rasanya ini adalah satu soalan yang kamu pernah cuba dalam sekolah rendah dulu. Kamu tahu ini adalah 2. 1, 2, 3, 4. Ini adalah 5. Ini adalah 6. Masih lagi lag. Jadi kita boleh nampak selepas 1 adalah 2. Lepas tu 3, 4. Selepas 4 adalah 5. Lepas 5 adalah 6. Jadi ini merupakan satu soalan yang kamu pernah jawab masa sekolah rendah. Ataupun dalam tadika kamu pun pernah sudah jawab. Kenapa kita tahu ini adalah 2, 5, 6 adalah jawapannya? Kerana kita tahu bahawa setiap nombor yang berikutnya adalah hasil tambah 1 dengan nombor yang sebelumnya. Setiap nombor yang berikut adalah hasil tambah nombor sebelum dengan 1. Jadi di sini kita boleh berani saya katakan pola di sini adalah tambah 1 dengan nombor yang sebelumnya. Boleh? Ada apa-apa masalah? Jadi jika ada apa-apa masalah tak faham, kamu boleh stopkan cikgu. Jadi ini merupakan dalam pola. Cikgu nak terangkan sekali lagi apa itu pola kepada kamu semua. Kita lihat balik lagi segitiga Pascal. Cuba anda lengkapkan baris yang seterusnya daripada segitiga di atas berbagai urutan nombor dengan pola
tertentu yang tak boleh ditepati. Antaranya, daripada segitiga Pascal ini kan, okay, kita boleh tapak macam mana? Okay, kita boleh nampak, okay, pattern ni. Ini merupakan salah satu pattern lah. Okay. Urutannya adalah 1, 2, 3, 4. Okay, polanya adalah menambah 1. Okay, lepas tu, kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, kita lihat kepada lagi satu urutan. Kita akan lihat kepada lagi satu urutan. Kita boleh nampak dekat sini. Dia adalah 1, 3, 6. Jadi di sini kita boleh nampak pola menambahnya adalah 2, 3, 4. Okay. Ini pergi sini tambah 2. Ini pergi sini tambah 3. Okay. Jadi di sini kita boleh nampak pola bagi suatu urutan nombor merupakan corak yang mempunyai urutan yang tertib. Okay. Pola bagi suatu urutan nombor merupakan corak yang mempunyai urutan yang tertib. Nah, ini kamu boleh nampak dalam buku teks kamu dalam petak yang warna kuning tu. Nampak oh? Okay, pola ialah suatu urutan nombor merupakan corak yang mempunyai urutan yang tertib. Dia ada satu pattern yang berterusan. Dia ada satu pattern yang berterusan. Okay, kita lihat. Okay, segitiga yang hui. Okay, masyarakat Cina mengenal segitiga Pascal dengan nama segitiga yang hui dan digambarkan dengan menggunakan angka joran yang dilukiskan dengan sistem angka tongkat. Nah, ini adalah segitiga yang hui lah. Dalam masyarakat Cina zaman dulu mereka juga pernah mempelajari perkara yang ini. Jadi dia adalah sama seperti segitiga Pascal lah. Okay, ini hanya sebagai pengetahuan saja. Dalam peperiksaan memang tidak akan diuji lah. Okay, lepas tu, jom kita fikirkan. Okay, tentukan nilai dua sebutan yang seberikutnya. Macam mana? Okay, ini ada 5 dengan 5-1 darab dengan 5-1 kan. Yang seterusnya 6-1 kan. Darab dengan 6-1. Okay, apa jawapannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini adalah jawapannya. Nah, jadi daripada semua ini kan, dalam contoh dalam jom fikir dekat sini, kita akan dapat bayangkan di sini dia ada 6 kali 1. Jadi kalau dia ada 7 kali 1, kita pun boleh dapat bayangkan jawapannya. Kita pun dapat bayangkan jawapannya. Jadi, apa yang kamu rasanya? Jawapan bagi 7 kali 1 darab dengan 7 kali 1. Apa jawapan bagi ini? Cikgu nak kamu cuba typing jawapan itu send dalam message Google Meet. Okay, cikgu bagi masa dalam 1 minit kamu typing jawapan send dalam Google Meet. Ya, tengok adakah jawapan anda betul? Okay, cuba jawapan bagi soalan ini. Okay, soalan ini. Okay, cuba. Apa jawapan dia? Type dalam message Google Meet, hantar. Cikgu nak tengok jawapan. Wah, Deng Li paling hebat, paling cepat. Betul. Tepat jawapan. Macam mana yang jawapan yang lain?
Okay? Yang lain cuba saja. Join, walaupun mungkin jawapan kamu sudah betul, kamu nampak, kamu bagi jawapan kamu sendiri. Okay? Cikgu nak semua join sini. Okay? Cuba. Remy, Tania, jawapan anda juga betul. Okay, macam mana yang lain? Macam mana yang lain? Okay, Linda juga betul. Okay, Tania anda. Jadi bermaksudnya anda faham. Kamu sudah tahu pattern. Kamu sudah tahu apa itu pola. Ada yang lain? Kenapa 3 saja yang cuba? Yang mana yang lain? Kamu pun boleh cuba saja. Semua anda boleh cuba. Betul ke salahnya tak penting. Yang pentingnya adalah anda telah cuba. Okay? Oh, mungkin banyak yang malu dekat sini. Tak apa. Okay, lain kali cikgu harap lebih banyak lagi antara kamu boleh cuba. Jadi cikgu terus bagi jawapan. Jawapannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini adalah jawapannya. Oh, Christopher. Okay, kamu guna akaun keluarga kamu kan? Tak apa. Okay, Christopher, Tania, anda jawab tadi. Okay, jadi ini merupakan jawapannya. Kita boleh nampak pattern. Pattern. Sebenarnya dia lebih, kalau kita lebih kenalnya adalah pattern. Macam cikgu selalu kata, oh apa pattern kamu? Kamu adalah jenis yang suka buat kerja sendiri. Kamu adalah pattern yang suka buat kerja kumpulan. Kamu adalah pattern yang suka bercakap masa cikgu mengajar. Kamu merupakan orang yang diam masa cikgu mengajar. Pattern, itu adalah pattern. Kenapa pattern ini sangat penting? Kerana dia secara tidak langsung dia akan masuk ke dalam pemikiran seseorang apabila dia nak buat sesuatu anggapan ataupun dia nak buat satu anggaran, dia adalah berdasarkan apa yang dia tahu. Jadi bermaksudnya ini adalah sesuatu yang bukan dalam matematik kita akan menggunakan dia, sebenarnya dalam kehidupan seharian kita juga selalu menggunakannya. Pola, pattern. Okay. Jadi kita lihat kepada yang seterusnya lagi. Nyatakan 2 sebutan yang berikutnya. Okay. Macam mana kita nyatakan? Macam yang soalan nombor 1 ini. 3 kepada 8. Okay. Macam mana kita tapakkan dia? Okay. 3 kepada 8. Kita tambah berapa? Kalau di sini. Okay. Kita boleh nampak. Okay. Ini 3 tambah 5. Okay. 8 pergi kepada 8 adalah tambah 7. 15 kepada 14 adalah tambah 9. Okay. 24 kepada 35 adalah tambah 11. Okay. Jadi cikgu cuba terangkan satu saja kerana dia mungkin akan melibatkan masa yang panjang sikit. Okay. Jadi 3, 8, 15 yang pertama ini. 24, 35. Okay, daripada sini, okay, kita boleh nampak seperti apa yang cikgu telah tulis tadi. Ini adalah tambah 5. Ini adalah tambah 7. Ini adalah tambah 9. Ini adalah tambah 11. Kita boleh nampak polanya adalah tambah 5, 7, 9 dengan 11. Sebenarnya kalau kita lihat kepada satu tahap yang lebih tinggi lagi, macam cikgu ajar sekarang,
Kamu lihat, 5, 7 sebenarnya di sini dia tambah 2. Nampak tak? Di sini dia tambah 2. Setiap kali dia tambah 2. Jadi ini merupakan daripada pattern, daripada pola ini kita boleh nampak ada sesuatu pattern macam mana nombor yang seterusnya dia didapat. Jadi sebenarnya bagi sesiapa yang dalam sini, kalau kamu ada perhatikan soalan 2, 3, 4 ini, sebenarnya dia ada satu pattern yang berlaku dalamnya. Okay, jadi untuk soalan 2, 3 dengan 4 dekat sini, cikgu tidak sentuh lah. Cikgu biar kepada kamu, kamu boleh cuba sendiri, ada masa kamu cuba 1, 2 cukup. Supaya kamu mungkin kamu akan nampak dengan lebih jelas lah. Okay, jadi seperti contoh 4, lengkapkan segitiga pasca dekat bawah. Okay, jadi yang bawah ini senang saja kamu isi. Okay, macam mana tapak 4? Okay, macam mana tapak 4? Macam mana tapak 6 dekat sini? Macam mana tapak 4 dekat sini? Dia adalah hasil tambah 2 nombor dari atasnya. Okay, dia adalah hasil tambah 2 nombor daripada atasnya. Okay, jadi kita hari ini sampai nombor pasca. Kita sampai nombor pasca. Dan nombor Fibonacci ni cikgu tinggalkan untuk minggu depan. Cikgu tinggalkan untuk minggu depan. Okay. Jadi di sini kita lihat balik kepada buku teks. Okay. Jadi ini dalam buku teks kita tadi kita sudah sampai bahagian contoh 4 di sini. Jadi sekarang cikgu nak kamu lihat kepada latihan yang cikgu nak kamu buat hari ini ya. Okay. Latihan yang cikgu nak kamu buat hari ini dekat muka surat 7, muka surat 7 dalam buku teks kamu. Okay, cikgu nak kamu cuba buat latihan 2, soalan 2. Okay, soalan 2 sahaja. Semua. Okay, soalan 2 sahaja semua. Okay, jadi dekat sini cikgu akan cuba bimbingkan, guidekan kamu macam mana selesai ya. Okay, cikgu akan guidekan kamu macam mana selesaikan latihan ini ya. Ini soalan tadi ya. Okay, macam mana kita nak selesaikan soalan dua A. Okay, dia suruh kita nyatakan pola bagi urutan yang berikut. Kita cuba. Okay, soalan 2A. 5, 12, 19, 26. Okay, macam mana? Okay, kita boleh nampak 5 kepada 12 semua ini dia tambah 7. Tambah 7. Jadi macam mana pola dia? Okay, jadi polanya dekat sini adalah menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Okay, menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Jadi ini merupakan cara pattern yang cikgu nak kamu jawab nanti. Cikgu nak kamu jawab seperti ini nanti. Okay.
Jadi ini merupakan soalan A, cikgu bagi contoh. Okay, mungkin saya bincang lagi 2 soalan. Nanti 3 soalan yang lain cikgu nak kamu cuba sendiri. Cikgu cuba soalan D. Okay. 144, 72, 36, 18 dan seterusnya. Jadi di sini kita boleh nampak 144 pergi kepada 72 macam mana? Sebenarnya dekat sini dia adalah bahagi 2. Bahagi 2. Okay, dia adalah bahagi 2. Okay. Dia bahagi 2. Jadi, macam mana kita tulis pola dia? Pola dia adalah membahagi 2 dengan nombor sebelumnya. Okay. Membahagi 2 dengan nombor sebelumnya. Okay, boleh? Okay. Jadi, kita bincang lagi satu soalan sebelum kita tamatkan sesi kita hari ini. Okay, cikgu cuba soalan F. Okay, soalan F 11,2 negatif 33,6 100,8 negatif 30,4. Okey, jadi untuk ini, untuk soalan F ini, sebenarnya macam mana kita dapat anggakan dia adalah darab ke, tambah ke, bahagi ke, macam mana? Jadi cara yang cikgu buat dekat sini adalah, cikgu keluarkan kalkulator dahulu supaya cikgu dapat tunjukkan untuk kamu nampak macam mana cikgu dapatkan. Okey. Okey. Jadi boleh nampak semua orang boleh nampak kalkulator cikgu Okey, jadi di sini kita lihat 11,2 sampai negatif 33,6 ni sebenarnya saya boleh anggap dia mungkin darab dengan sesuatu. Jadi saya cuba guna negatif 33,6 saya bahagi dengan 11,2. Jadi kita boleh nampak jawapannya adalah negatif 3. Jadi saya boleh buat satu anggaran. Kemungkinan dekat sini dia darab dengan negatif 3. Kemungkinan. Jadi macam mana saya boleh memastikan bahawa dia adalah darab dengan 3. Jadi sekarang saya cuba. Negatif 33,6 ni saya cuba saya darab dengan negatif 3. Saya cuba saya darab dengan negatif 3. Tengok. Jawapan 108 kan? Jadi sekali lagi saya boleh yakin bahawa dia adalah darab dengan negatif 3. Kalau negatif 3 paling baik kita kurungan. Kita bagi dia kurungan. Okay, kalau kita tak pasti, kita buat lagi satu kepastian lagi. Kita cuba lagi negatif, bukan, 100,8 kita darab lagi dengan negatif 3. Kita darab lagi dengan negatif 3, tengok negatif 302,4. Jadi dengan sini kita boleh yakin dia adalah darab dengan negatif 3. Kita adalah darab dengan negatif 3. Jadi dengan di sini kita dapat yakin sudah kan? Jadi polanya
adalah mendarab 3 dengan nombor, negatif 3 dengan nombor sebelumnya. Mendarab negatif 3 dengan nombor sebelumnya. Jadi ini merupakan tiga yang cikgu cuba bersama dengan kamu. Jadi dalam latihan kamu nanti, kamu soalan 2 kamu mesti siapkan semua. A, P dengan F cikgu telah selesai untuk kamu. Kamu boleh saling. Kalau kamu tak sempat saling sekarang tak apa, nanti cikgu akan kongsikan dalam grup juga. Cikgu akan kongsikan dalam grup juga. Cikgu telah ambil gambar lah. Cikgu akan kongsikan dalam grup juga. Jadi untuk latihan B, C, E, kamu cuba sendiri. Tapi kalau ada masalah, tak faham, tak pandai buat, kamu boleh rujuk dengan cikgu. Kamu boleh rujuk dengan cikgu dengan personal message dengan cikgu. Jadi sampai setakat sekarang ini ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Tiada? Terima kasih Dengli. Yang lain? Okey, dia ada. Terima kasih Rini, terima kasih Elvin, Carlos, Angelica, thank you. Jadi kalau dia ada, PPPR matematik kali kedua kita hari ini akan tamat sekarang. Terima kasih Alexander. Jadi kita kamu siapkan latihan nanti, kamu ingat ambil gambar, send kepada cikgu secara personal dalam Telegram ataupun WhatsApp. Jadi kita akan sampai sini saja untuk hari ini dan kita jumpa balik lagi minggu depan. Bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, sama-sama.